Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan revisi semalam boleh diartikan seperti mendedahkan menteri yang jahat. Identiti menteri yang boleh kita kata jahat, akhirnya Rafizi dedahkan. Seakan-akan Rafizi sedang memberitahu dunia bahawa beliau dah tak tahan lagi dengan karenah beberapa menteri yang ada dalam kabinet. Siapakah menteri yang didedahkan oleh Rafizi sebagai watak belakang ini? Dan pastinya apabila Rafizi mendedahkan bahawa dia yakin itu bukan arahan daripada Anwar dan juga arahan daripada Fahmi, bermakna mereka bukan menteri daripada PKR. Jadi, siapakah mereka itu kalau bukan daripada PKR? Ini satu perkara yang paling mengejutkan ramai orang. Rafizi mendakwa terdapat watak-watak tertentu yang bersembunyi di sebalik nama menteri dan mengeluarkan menggunakan agensi seperti SKMM dan PDRM untuk menakutkan orang ramai. Wow, ini satu pendedahan paling berani, paling bahaya dan mungkin agak berat dan juga boleh dianggap oleh para pemerhati politik sebagai mungkin agak kurang ajar. Kerana ini mengaitkan menteri-menteri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya nak perkenalkan kepada anda satu produk. Ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Tapi dengan produk ini kita boleh meningkatkan daya imun tubuh badan kita, dan dengan daya imun tubuh badan itu kita boleh sehat daripada pelbagai penyakit. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh sehingga menyerang tubuh badan kita daripada dalam. Jadi, bagaimana untuk menguatkan badan kita? Bagaimana untuk kita sembuh daripada pelbagai jenis penyakit seperti kolesterol, tinggi darah, gout, penyakit-penyakit lain yang mungkin anda tak pernah dengar atau mungkin anda alami? Caranya mudah. Tingkatkan daya imun badan kita dengan menggunakan Transufactor ini sehingga peningkatan 400%, dan kita akan menjadi kuat untuk melawan penyakit tersebut. Sila dapatkannya, hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Rafizi menegaskan bahawa golongan ini menggunakan kuasa kementerian dan agensi sekaligus mencuri ruang kebebasan bersuara dan meredahkan suara kritis. Mengapa ini penting? Kontroversi kawalan agensi, tuduhan ini membawa masuk persoalan sama ada SKMM atau PDRM digunakan atas agenda politik tertentu. Mengapa ini penting? Petunjuk kepada nama menteri, walaupun Rafizi tidak menyebut nama khusus, penyebutan di sebalik nama menteri memberi bayangan bahawa ia adalah tuduhan serius bertaraf kabinet. Sekitar konteks semasa, pendedahan ini seolah-olah sebahagian daripada naratif pembangkang bahawa kerajaan sedang menyalahgunakan institusi penguatkuasaan. Apakah langkah yang seterusnya pula? Rafizi selalunya menyokong dakwaannya dengan dokumen atau bukti, seperti pendedahan fakta resmi atau rekod perbualan dalaman. Beliau mungkin akan tampil dalam sidang media atau rekod dokumentari dalam beberapa hari akan datang menjelaskan lebih lanjut. Penyiasatan sama ada beliau telah memfailkan aduan rasmi kepada SPRM atau mengambil tindakan undang-undang terhadap individu terlibat. Soalan penting untuk kita semua, adakah anda ada petikan video atau pautan kenyataan rasmi Rafizi ini? Bagaimana saya nak semak latar belakang agensi dalam konteks ini? Saudara-saudara sekalian, jika anda mahu terus mengikuti perkembangan lanjut atau menyemak sama ada Rafizi telah pun mendedahkan nama menteri tersebut, saya bersedia untuk membantu anda. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada watak tertentu berselindung di belakang nama-nama menteri mereka. Ini satu pendedahan luar biasa. Ini betul-betul kes yang paling mengejutkan dalam pendedahan Rafizi Ramli. Apakah ini adalah permulaan langkah dan pelan tindakan Rafizi Ramli di dalam PKR? Sama-sama kita nantikan episod dramanya. Namun demikian, pendedahan Rafizi ini luar biasa. Bekas timbalan Presiden PKR, Datuk Seri
Rafizi Ramli menasihatkan supaya tindakan mengheret penjawat awam bagi tujuan intimidasi hanya kerana perbezaan pendapat dihentikan serta-merta. Wah, betulkah ini akan berlaku? Betulkah ada watak tertentu berselindung dalam pendedahan ini? Siapa menterinya? Saya akan kupas dan hurai kepada anda sebentar lagi. Baiklah. Saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang paling terbaik sekali. Produk ini namanya For Life Transfective. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita, menyembuhkan pelbagai jenis penyakit dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada penyakit. Pelbagai penyakit boleh disembuhkan, termasuklah kencing manis, tinggi darah, gout, asma, macam-macam lah. Semuanya bergantung pada peningkatan daya imun tubuh badan kita. Siapa yang mahu mendapatkannya, mahu bertanya tentang produk ini, sila hubungi nombor yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Bekas Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli menasihatkan supaya tindakan mengheret pegawai awam bagi tujuan intimidasi hanya kerana perbezaan pendapat dihentikan serta-merta. Ahli Parlimen Pandan itu mendedahkan beliau telah menerima aduan-aduan daripada orang awam yang telah diambil tindakan yang berbeza-beza susulan komentar dan pandangan mereka mengenai pemilihan PKR bulan lalu. Menurutnya, tindakan tersebut termasuklah aduan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kepada platform X bahawa kandungan telah melanggar undang-undang negara. Turut diadukan kepada Rafizi adanya pegawai SKMM dan pegawai polis Diraja Malaysia PDRM mengunjungi orang kena adu OKA dengan alasan ingin berjumpa tanpa sebarang dokumen rasmi. Pegawai SKMM mengeluarkan notis kepada OKA untuk siasatan dan atau telefon pintar dan kad SIM OKA dirampas untuk siasatan. Jelas Rafizi menerusi kenyataan hari ini. Beliau bagaimanapun percaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil tidak memberikan arahan agar orang awam terbabit dikenakan tindakan. Kemudiannya, ada watak-watak tertentu yang berselindung di belakang nama-nama menteri mereka yang memberi arahan kepada SKMM atau PDRM untuk menekan orang awam hanya kerana pandangan mereka mengenai PKR 2025 tidak sealiran dengan pandangan watak-watak ini, katanya. Rafizi dalam masa sama telah pun berbincang dengan sejumlah peguam sukarela yang akan mewakili orang awam yang dikenakan intimidasi seperti yang diadukan kepadanya. Jika ada pelanggaran peraturan atau undang-undang, orang awam yang menjadi mangsa intimidasi seperti ini akan dinasihati untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya, katanya lagi. Justru beliau menasihati pemimpin politik yang diberi amanah untuk mentadbir kementerian masing-masing supaya tidak mencampuri aduk pandangan politik dan urusan rasmi kerajaan. Saya juga menasihati penjawat-penjawat awam supaya tidak terheret dan tunduk kepada tekanan pihak-pihak tertentu yang mencampur aduk tanggungjawab harian sebagai penjawat awam dengan tindakan politik seperti ini, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Dan bagi mereka yang benar-benar nak menguatkan daya imun badan dan nak sembuh daripada masalah kesihatan, silalah berhubung dengan saya dan dapatkan produk yang hebat ini. Jangan tunggu terlambat. Pastikan anda pergunakan waktu yang ada. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Rafizi Ramli kembali semula bersuara. Ini berkaitan dengan kenyataan beliau dan rancangan terkini beliau bersama dengan PKR kerajaan dan tindakan beliau meminggirkan diri ataupun berehat daripada jawatan beliau. Kata Rafizi dalam kenyataan rasmi kemarin, perbezaan pendapat jangan heret penjawat awam bagi tujuan intimidasi. Pemilihan Parti Keadilan PKR 2025 yang baru berlaku mengundang pelbagai pandangan dan reaksi dari banyak pihak, termasuklah dari kalangan anggota dan bukan anggota. Perkara ini sudah dijangka, memandangkan keadilan ialah parti utama di dalam kerajaan persekutuan.
Jikapun perbezaan pendapat mengenai perjalanan dan keputusan pemilihan keadilan tahun 2025 dilihat tidak sealiran dengan kepimpinan Kerajaan Persekutuan, ia adalah satu cabaran yang wajar ditangani dengan berhema. Sebarang bentuk tekanan dan intimidasi akan menguatkan lagi persepsi rakyat bahawa pentadbiran sekarang cepat menggunakan kuasa dan tidak mempertahankan hak rakyat untuk berbeza pandangan. Sejak seminggu lepas, saya telah menerima aduan-aduan dari orang biasa yang telah diambil tindakan yang berbeza-beza mengikut tindakan-tindakan ini, termasuklah kata Rafizi Ramli. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, satu produk ini bukan ubat, ini Transfer Factor for Life. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Untuk menjadikan kita sehat semula, kuat semula, produk ini jawapannya. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita, membuatkan kita sembuh daripada dalam. Ia seperti askar-askar badan yang menjadi kuat semula. Siapa yang berminat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli dalam lampiran E, kandungan yang diadu. Kandungan hanyalah pandangan peribadi beliau mengenai pemilihan keadilan 2025. Dalam satu lagi lampiran yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli, laporan polis oleh isteri mengenai intimidasi. Dan lampiran C, notis siasatan oleh SKMM, lampiran D, senarai rampasan oleh PDRM. Perkara ini turut berlaku kepada orang awam lain yang banyak mengulas mengenai pemilihan keadilan 2025. Saya dimaklumkan bahawa antara akaun-akaun di platform X yang diadu termasuklah Pah Bedah 41, Malaysian Affair, Mariox Hartanah Timur, Pejuang PH dan bermacam-macam lagi akaun-akaun di platform X yang diadu oleh mereka. Kata Rafizi Ramli, saya percaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Yang Berhormat Fahmi Fadzil sebagai Menteri Komunikasi tidak memberikan arahan agar orang awam seperti ini dikenakan tindakan. Kemungkinannya, ada watak-watak tertentu yang berselindung di belakang nama-nama menteri mereka yang memberi arahan kepada SKMM atau PDRM untuk menekan orang awam hanya kerana pandangan mereka mengenai pemilihan keadilan 2025 tidak sealiran dengan pandangan watak-watak ini. Oleh itu, saya menasihatkan supaya perkara ini dihentikan serta-merta, kata Rafizi. Saya telah pun berbincang dengan peguam-peguam sukarela yang akan mewakili orang awam yang dikenakan intimidasi seperti ini. Jika ada pelanggaran peraturan atau undang-undang, orang awam yang menjadi mangsa intimidasi seperti ini akan dinasihati untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya. Saya menasihati pimpinan politik yang diberi amanah untuk mentadbir kementerian masing-masing supaya tidak mencampur aduk pandangan politik dengan urusan rasmi kerajaan. Saya juga menasihati penjawat-penjawat awam supaya tidak terheret dan tunduk kepada tekanan pihak-pihak tertentu yang mencampuri aduk tanggungjawab harian sebagai penjawat awam dengan tindakan politik seperti ini, kata Rafizi lagi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kenyataan terkini Rafizi yang memang sangat disokong oleh banyak pihak. Apabila Rafizi menyatakan bahawa beliau percaya ini bukan tindakan Anwar Ibrahim dan ini bukan tindakan YB Fahmi Fadzil. Ada menteri yang memberi arahan, kata beliau. Mungkin ada watak-watak tertentu yang berselindung di belakang nama-nama menteri mereka yang memberi arahan kepada SKMM atau PDRM untuk menekan orang awam hanya kerana
Pandangan mereka mengenai pemilihan keadilan 2025 tidak sealiran dengan pandangan watak-watak ini, kata Rafizi. Oleh itu, beliau menasihatkan supaya perkara itu dihentikan serta merta. Saya juga yakin ini bukanlah arahan daripada Perdana Menteri, bukan juga arahan daripada Menteri Komunikasi. Siapakah watak-watak tertentu ini? Anda boleh tinggalkan dalam ruangan komen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.